Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari itu, yakni banyak muka pada hari itu wajahnya dalam keadaan berseri-seri, merasa senang kerana usahanya dalam syurga yang tinggi. Tidak mereka mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, akhi kekanda Johnny Max, alhamdulillah sentiasa hadir dalam pertemuan di alam maya ini. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, para muallim-muallimah, seluruh ahli keluarga saya yang dikasihi dan seluruh semua pencinta dan penuntut ilmu di audio kuliah, sahabat-sahabat kenalan, mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mengundang rahmah, barakah dan redha Allah pada hari Yaumul Jumaah ini. Alhamdulillah, sebagai satu mukadimah pada pagi ini, saya memilih beberapa ayat dalam surah Al-Ghashiyah, surah Al-Ghashiyah, yakni berkaitan dengan hari pembalasan. Di suatu hari nanti kita akan ketemu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbayar tunai. Kita lihat dalam tafsiran mafhum ayat dalam surah Al-Ghashiyah itu, pada ayat bermula pada ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11, bagaimana setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bagaimana sengsaranya, nasib malang bagi mereka yang kafir, mereka yang ingkar, mereka yang fasik, yang zalim, mereka dalam keadaan apa pada ayat yang pertama sehinggalah beberapa ayat sebelum ayat yang ke-8 ini. Subhanallah, itu keadaan orang yang sengsara. Namun pada pagi yang berbahagia ini kita digembirakan, diberi kabar gembira, basyirah oleh Allah yang menciptakan kita sebagai insan, bagaimana potensi saya dan di antara kita
bila mana Allah nyatakan wujuhun yawma izin na'imah, pada hari itu banyaknya pula wajah ataupun muka, yakni pada hari kiamat nanti. Na'imah itu dalam keadaan yang muka mereka ketampakan berseri-seri air mukanya. Dengan maksud apa ayat yang ke-8 ini dalam surah Al-Ghasyiyah ini? Iaitu kenikmatan terlihat pada wajah-wajah mereka. Mereka melihat pembayaran tunai di hadapan mata kepala mereka. Kenikmatan demi kenikmatan mereka menyaksikan apabila pembalasan Allah berbayar tunai di yaumuddin, di yaumul mahsyar. Dan kenikmatan itu hanya akan diperolehi dengan wasilah, dengan amal-amal soleh yang telah dilakukan semasa hidup di dunia yang sementara ini. Maka suatu anjakan paradigma ataupun satu motivasi pada diri saya dan kita semua, betapa bila kita mendengar perkabaran yang mengembirakan, basyirah yang menyebabkan sepatutnya kita bersemangat. Ayat-ayat seumpama ini suatu ayat motivasi, ayat pemberi semangat, pembakar semangat. Allah sendiri membentangkan tarikahnya, jalannya, untuk kita sampai kepada suatu maksud mengikut petunjuk Allah. Dan dinyatakan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan ucapan rasminya, lisa'yiha radiyah, merasa senang kerana usahanya, yakni Allah beri ilham mengikut Sufyan, berdasarkan mufassirun menyatakan maksud ayat yang ke-9 ini dalam surah Al-Ghasyiyah ini, iaitu bila mana dengan maksud apa ia rela ataupun redha dengan amalan perbuatannya. Bila dilihat pembayaran tunai, berbayar tunai, money changer, bahasa orang putih, bahasa sekarang lah, money changer, pertukaran amalan-amalan ketaatan, amalan soleh-solehat, takwa dan ikhlas berbayar tunai di yaumuddin, yaumul mahsyar. Bila mana kita melakukan amal-amal sedemikian, maknanya Allah ganjarkan sehingga kita berpuas hati, kita redha dengan pemberian anugerah kurniaan Allah di yaumul mahsyar. Allahu Rabbi, seandainya tahulah amalan-amalan ketaatan ini akan berbayar tunai seumpama salatul jamaah, salat yang fardu maupun salat yang sunnah, termasuk puasa, as-siyam, kewajiban berpuasa tertunai, alhamdulillah. Kemudian kita dikuatkan dengan suatu kekuatan untuk berpuasa di luar Ramadan, seumpama berpuasa di dalam bulan Syawal baru-baru ni. Ramai juga alhamdulillah yang berpuasa, berusaha ittiba' sunnah, berpuasa seumpama puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi muslimat ada yang niat qada dan sebagainya di bulan Syawal, masya-Allah. Dan amalan-amalan yang sebenarnya terbentang luas. Amalan-amalan sunnah yang kadang-kadang kita tak tahu mana yang Allah redha. Saya dan kita tak tahu mana amalan yang Allah redha, namun kita ditugaskan untuk beribadah. Objektif, agenda dalam kehidupan ini adalah suatu agenda yang besar, iaitu kita diperintahkan Allah untuk tunduk dan patuh, memenuhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki sebagai hamba-Nya, dengan bahasa yang mudah faham. Oleh kerana Allah telah beri
kehidupan, hayat kehidupan, telah beri makan dan minum, telah memberi kepada saya dan kita semua pakaian, kenderaan, kediaman, walaupun dalam keadaan yang seadanya. Ada orang yang belum ada rumah, diberinya kediaman, kemudahan, sewa rumah maupun bayar sewa kenderaan, tapi masih berkenderaan, masih berumah, walaupun ada bayaran installment, ansuran secara bulanan. Tapi nak menyatakan apa, itu suatu, bila mana perkara yang mubah, suatu maslahah, satu keperluan yang kita guna pakai untuk maksud memenuhi tuntutan Allah dan Rasulnya, Masya Allah, saya dan kita semua akan melihat janji Allah, lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, fi jannatin 'aliyah, dalam syurga mereka, yakni penduduk syurga. Bila saya dan di antara kita ini Allah nisbahkan insya-Allah sebagai ahli syurga Allah, kita berbaik sangka kepada Allah, minta kepada Allah diletakkan kedudukan yang tinggi. Maka pada ayat yang ke-10 dalam surah Al-Ghasyiyah ini, dalam syurga yang tinggi, yakni maksud ayat ini di dalam kamar-kamar yang megah dan mewah, dalam keadaan aman. Dan dalam masa sama Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan keadaan, gambaran, suasana ahli syurga di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di sana kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. La tasma'u fiha laghiyah, la tasma'u fiha laghiyah, iaitu dengan maksud apa? Mereka tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna di dalam syurga. Apabila kita berada di dalam syurga, kehidupan syurga berbanding dengan kehidupan dunia yang sementara ini cukup different. Cukup different. Orang putih sebut maknanya cukup berbeza dah, berbeza. Banding dengan dunia yang sementara ni, sebenarnya kenikmatan syurga Allah tertahan 99%, 90%. Only 1% saja, 1% saja Allah izinkan kenikmatan yang selama ini kita rasa nikmat di dunia ini, nikmat makan, nikmat minum, nikmat berpakaian, rasa seronok, maknanya sampai adanya kenderaan, kediaman, maupun kehidupan lifestyle dan sebagainya. Kenikmatan yang ada ni sebenarnya hanya 1% yang boleh dikecap dengan lidah sehingga tergambar pada fikiran maupun berperasaan pada hati, hanya 1% saja. 99%, 99% kenikmatan tertahan dalam syurga Allah. Maka pada ayat yang seumpama ayat yang ke-11, dalam keadaan suasana hidup di dalam syurga, mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Dunia ini ada perkataan, kita yang bercakap termasuk saya, kita yang mendengar mungkin termasuk saya, ada perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Yang bahaya lagi apabila mendengar perkara yang boleh merosakkan fikiran dan hati. Wal'iyazubillah, kena minta Allah Subhanahu Wa Taala hikmat sokongan Allah lindungi saya dan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basri wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyit. Bagaimana qauliah Nabi SAW berdoa di sisi Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya wahai Allah, wahai Allahku, lindungilah aku, peliharalah aku daripada kejahatan pendengaran.
daripada kejahatan walisani, daripada kejahatan disebut wasam'i wa basri, daripada kejahatan penglihatan, dan daripada kejahatan lidah, dan daripada kejahatan hati, hatta daripada kejahatan air mani. Ini suatu doa yang kita minta perlindungan daripada Allah. Sementara hidup ini, usahalah ikhtiar untuk kita mengekang nafsu syahwah, nafsu kita ini, supaya kita tidak ikut ataupun kita tidak dedahkan nafsu kita ini dengan satu keadaan, iaitu nafsu ini boleh dididik, ditarbiyah, sehingga nafsu itu terdidik menjadi jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah. Maka orang yang berjiwa mutmainnah, dia akan mengelakkan daripada mendengar sesuatu yang sia-sia, yang boleh merosakkan. Bukan setakat sia-sia, kadang-kadang ungkapan, percakapan, khabar-khabar yang tidak baik ini, dia boleh merencatkan, memenangkan kepala, sehingga tahap boleh merosakkan akal fikiran, dan boleh menyebabkan hati kita terganggu, menjadi tidak tenang, boleh merosakkan hati, wa'iyyazubillah. Maka bagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basri wa min syarri lisani wa min syarri qalbi. Termasuk dalam hati, daripada kejahatan hati, minta perlindungan Allah, hatta kejahatan air mani, wal-iyazubillah. Taib. Itu sebagai satu mukadimah pada pagi ini. Namun kita meneruskan, saya mewakili antum semua, iaitu dalam bicara ilmu pada pagi ini, bagi mengisi ruang masa yang begitu bermakna, kita menghalusi bagaimana dua golongan yang bahagia. Ini tajuk ini bagus dan menarik, iaitu bagaimana dengan maksud kita memperhalusi keadaan dua golongan yang bahagia. Maka di sini kita lihat, kita halusi bagaimana dua golongan yang mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Pertama, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan melakukan amalan fardu sahaja dan menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Dua golongan yang mendapat kebahagiaan dan kemenangan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu salah satu di antara dua ini. Pertama, kelompok manusia, insan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah, dengan hanya melakukan amalan yang fardu sahaja. Dan dalam masa sama, dia berusaha menjauhkan diri dia daripada perkara yang haram. Maka inilah yang dimaksudkan golongan muqtasidun ataupun ashabul yamin, golongan yang kanan, ataupun al-abrar. Ini golongan yang mencapai kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh bagaimana tiga klasifikasi, definisi pengertian mereka yang termasuk mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Di dunia berbayar tunai, di akhirat apatah lagi. Iaitu mereka itu kelompok golongan muqtasidun, ataupun golongan yang disebut ashabul yamin, ataupun yang disebut al-abrar. Mereka adalah golongan yang mencintai Allah, dan amalan badan yang fardu yang paling istimewa adalah solat. Kerana ketika itu Allah sangat hampir dengannya, terutamanya ketika melakukan sujud, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Alaq pada ayat yang ke-19, bukankah ada maksud pada penghujung ayat surah Al-Alaq itu, pada ayat yang ke-19 itu, sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah, yakni dengan amal ketaatan dan amal yang soleh.
Subhana Rabbil Azim. Mudah-mudahan, Masya Allah, wasilah dengan di antara amalan golongan yang bahagia mencapai kemenangan, iaitu mereka melakukan, golongan yang melakukan solat dengan khusyuk. Mereka mendampingkan diri mereka kepada Allah dalam keadaan khusyuk hati mereka. Taib, sebagaimana mukadimah yang telah saya bentangkan pada awal bicara tadi, bagaimana syurga yang tinggi akan diberikan kepada mereka yang menghalusi, membaca, mentadabbur dan beramal dengan tuntutan seumpama ayat dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, dan ayat yang seterusnya sampai ayat yang ke-11 seingat saya. Siapa yang tinggi, yakni syurga Firdaus, maka itulah homework, satu kerja rumah ataupun kerja sambil kita rehlah. Namun demikian kita memahami apa perintah dan larang dalam surah Al-Mu'minun itu. Antara ayat 1 sehingga ayat ke-11. InsyaAllah satu ketika nanti, satu sesi nanti saya akan bentangkan tarikah jalan untuk mencapai iaitu tingkatan syurga yang tinggi, yakni syurga Firdaus. Tidak mustahil. Saya dan kita semua punya peluang yang baik sekiranya kita benar-benar mujahadah, benar-benar dalam keadaan istiqamah, benar-benar dalam keadaan meraih rahmah, barakah dan redha Allah. InsyaAllah tidak mustahil. Walaupun kita ni, termasuk saya orang awam, tapi kalau benarlah kita niat kerana Allah, demi kerana agama Allah, tidak mustahil. Allah akan tempatkan. Dan Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan, mintalah. Sekiranya kalian nak minta, mintalah syurga yang tingkatannya tinggi. Malu memang malulah pada diri saya dan kita semua. Kita aib, kita menginsafi diri kita sendiri, siapalah kita. Namun kita tidak dapat menanggung azab api neraka ni. Tentu pilihan yang tepat, yang benar, tak ada pilihan lain, semua kena berusaha untuk melayakkan diri sebagai ahli syurga Allah. Dan bukan setakat itu, kita nak raih ketinggian tingkatan syurga ni ada 8 tingkatan. Ada 8 tingkatan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam, Allah yang mengetahuinya. Maka pada pagi ini kita halusi juga golongan yang kedua akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan, iaitu mukmin yang mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan hanya sekadar melakukan amalan fardu, tetapi juga memperbanyakkan amalan nawafil, yakni amalan sunnah. Dan selain mereka meninggalkan perkara yang haram, mereka juga menjauhi perkara yang makruh. Mereka adalah golongan yang dicintai Allah. Mereka inilah juga yang disebut as-sabiqun bil khairat ataupun as-sabiqun al-muqarrabun. Masya Allah. Satu istilah yang kita kena biasa dengar. Bagi yang belum mendengar ataupun yang telah mengetahui, kita perlu halusi, flashback balik, perkemaskan skru yang longgar kepada diri saya sendiri pun. Maknanya kita boleh flashback balik, mentelaah balik isi kitab, apa yang dimaksudkan, bagaimana sifat as-sabiqun bil khairat ataupun as-sabiqun al-muqarrabun. Bagaimana sifat golongan mukmin itu? Subhanallah. Tadi telah dinyatakan golongan yang pertama, iaitu mereka melakukan amal ketaatan, melakukan amal yang fardu sahaja, dan dalam masa yang sama mereka menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Itu golongan yang pertama mendapat kebahagiaan, kemenangan dan kebahagiaan. Namun golongan yang kedua ini mendahului beriman kepada Allah. Bukan sekadar mereka melakukan amalan yang fardu, namun mereka melakukan amalan-amalan yang sunnah.
Kemudian maknanya mereka dalam masa yang sama meninggalkan yang haram. Dan bukan setakat meninggalkan yang haram, mereka juga menjauhi perkara yang makruh. Yang makruh. Dan mereka adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat bagaimana ini contoh yang besar. Maka siapa yang melaksanakan amalan yang fardu dengan melakukan yang wajib dengan meninggalkan perkara yang haram, mereka akan mencapai kebahagiaan dan mereka juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sesiapa yang melaksanakan ataupun melakukan amalan yang fardu dengan maksud memenuhi tuntutan yang wajib, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama meninggalkan yang haram, dan sebenarnya hakikat mereka itu mencapai suatu tahap status, iaitu mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, ia perlu seiring dan serentak berjalan, iaitu buat yang wajib dan tinggalkan yang haram. Ada orang berkata kalau kita buat amalan wajib dan haram tidak menjadi masalah sebab yang wajib itu akan cover lain ataupun cover, boleh mengimbangi balik yang haram. Sebenarnya tidak. Islam tidak berjalan dengan sebelah sayap, ia berjalan dengan dua sayap. Subhanallah, cantik bahasa ni. Islam tidak berjalan dengan sebelah sayap saja, tapi dia berjalan dengan dua sayap. Seingat saya dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana maqam orang yang takut kepada Allah, sifat takut kepada Allah itu digandingkan dengan dua sayap. Perlunya saya dan kita semua pasang dua sayap pada setiap diri kita ni. Satu sayap apa? Sayap al-khawf. Al-khawf ini iaitu rasa takut. Rasa takut kepada Allah, Rabb yang mentadbir. Kena ada rasa takut. Kita kena pasang satu alat yang sehingga kan yang kedua sayap yang kita kena pasang untuk kita terbang ke maqam mahmudah, mencapai maqam keredaan Allah, iaitu satu sayap lagi, iaitu sifat ar-raja. Ar-raja. Ar-raja ini maksudnya sifat perasaan mengharap. Harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harap-harap sungguh Allah terima, Allah makbulkan, sehingga Allah redha. Saya dan kita semua sebagai hamba kepadanya. Apabila Allah redha kita ni sebagai hamba, Abdillah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu itu Allah akan mengangkat martabat. Maka tadi disebut bagaimana diingatkan Islam tidak berjalan dengan sebelah sayap, tapi dia berjalan dengan dua sayap. Itu pertama dalam masa sama dia melakukan segala apa yang Allah perintahkan, melakukan yang amalan-amalan yang fardu. Kemudian dalam masa sama dia meninggalkan ketepikan perkara-perkara yang haram. Jadi salah kalau sekiranya ada tanggapan dalam masa sama buat baik, tiba-tiba dalam masa sama tidak mengapa, never mind, tidak mengapa kalau kita buat benda-benda yang tidak baik. Sebenarnya itu bercampur baur. Perkara yang hak dan batil dicampur gaul, maknanya amalan itu tidak khalis, tidak bersih, tidak suci, tidak murni, tidak ikhlas. Pastikan mudah-mudahan ya mukalliban qulub sabin qulubana ala dinika wa ala ta'atik, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu dan jalan mentaatimu. Doa ini Masya Allah Rasulullah SAW sendiri sering ucap. Ada kali Rasulullah membaca doa ketika ada masa ketika
Ada masanya angkat tangan, ada masa tidak mengangkat tangan. Di waktu kita, contoh, kita tengah drive, tiba-tiba ada lintasan di depan ataupun lintasan sampai lintasan itu masuk dalam hati dan fikiran kita. Maka sunnah kita baca doa. Bila lintasan itu mengganggu gugat kotak fikiran kita, hati kita, menyentuh perasaan kita, maka kita kembali kepada fitrah. Fitrah kepada petunjuk Allah dan ittiba' sunnah. Sunnah adalah suatu hikmah. As-sunnah itu adalah hikmah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Rasulullah baca memang ada hikmah. Bila kita halusi baik-baik, seumpama bagaimana kita bila berdoa, seumpama doa itu ya mukalliban qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, insya-Allah kita diberi kekuatan hati, kekuatan batin untuk dalam keadaan sentiasa taat, dan mudah-mudahan dapat meninggalkan perkara-perkara yang haram termasuk yang makruh. Termasuk yang makruh ni contohlah isu sebelum ini dan bertahun-tahun isu contoh perkara yang makruh ni, biasa orang ambil contoh rokok, smoking. Orang putih sebut smoking. Smoking tu. Jadi namun demikian apabila berlakunya perbahasan para alim ulama sehingga peringkat para mufti muzakarah, peringkat nasional, peringkat kebangsaan, peringkat maknanya peringkat negara. Untungnya negara kita ni, Malaysia ni, Masya Allah, seingat saya satu negara yang paling ramai mufti di dunia ini. Salah satunya negara Malaysia lah. Kalau pergi negara mana pun, negara Arab pun, di Saudi sendiri, satu je muftinya. Mesir satu je muftinya. Mana lagi? Di Nusantara pun, Brunei pun satu je muftinya. Di mana? Di Singapura. Di Indonesia, di Thailand, satu je muftinya. Bagi komuniti rakyat, warga, yakni Muslim, yang beriman kepada Allah, satu je mufti. Negara kita ni, alhamdulillah, satu Malaysia ni, mufti sampai ada berapa berbelah-belah mufti. Dan ada kepakaran mufti ni sehingga mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan hukum. Hukum ni ada halal, ada haram. Maka ada juga yang makruh. Maka ada sampai satu peringkat apabila bertahun-tahun keadaan umat manusia ni diuji dengan fitnah, dugaan, cobaan, maka contoh seumpama rokok apabila dihisap sama ada lelaki hatta perempuan, sebenarnya apabila mengambil masa yang lama sehingga boleh memudaratkan organ tubuh dalaman, terbukti secara makmal, sains perubatan dan sebagainya, terbukti boleh memudaratkan jangka panjang, implikasi jangka panjang, sehingga boleh bukan sekadar bila direkodkan berapa banyak telah duit ataupun wang kita sebahagian di antara yang penghisap tegar ini habis dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun mereka menghisap rokok, sebenarnya mereka telah menghabiskan, membelanjakan sejumlah duit. Sebenarnya duit yang ada itu sebenarnya apabila dibazirkan, dipersia-siakan dengan amalan seumpama sesuatu yang boleh memudaratkan diri sendiri. Sebenarnya di situlah para ulama, para mufti mengeluarkan kenyataan berdasarkan fakta dan analisis kes, memang logiknya secara waras, secara dalil nakli, dalil akli, Masya Allah. Maka jumhur muafakat fiqh fatwa mufti-mufti ini, termasuk mufti seluruh, membuat keputusan peringkat negara Malaysia ni, hukum rokok adalah haram.
Hukum menghisap rokok ni apabila dia dapati memudaratkan kesihatan, dalam masa yang sama boleh memudaratkan orang lain. Sedarlah diri, wahai ayah-ayah semua, wahai atuk-atuk semua, wahai, boleh jadi ibu pun ada yang menghisap rokok ni. Kadang-kadang kita lihat, orang Tino, orang Kelantan panggil orang Tino pun hisap rokok juga. Puh. Dia dengan pasangan dia. Saya baru tengok, baru-baru ni berhenti di RNR. Dia sama-sama dia, sama ada lelaki dia ke, pasangan dia, wallahualam, tapi masing-masing hisap. Yang perempuan ni, ya Allah Rabbi, malu. Bagi muslimat, bagi nisa malu. Ada di antara, kalau sekiranya ada kawan kita lah, apatah lagi ada ahli keluarga kita, ada adik-beradik kita, kita kena satu, minta Allah tolong beri taufik hidayah. Dua, gunakan fotonah kebijaksanaan kita dengan hikmah, maknanya sampaikan mesej-mesej, mengingatkan mereka yang memudaratkan diri sendiri ni. Subhanallah. Saya nak andaikan bila sebut mudarat ni, saya suka bawa contoh seumpama beginilah. Kita dalam satu rumah, dalam satu rumah kita duduk sekelompok ahli keluarga kita, ada pasangan, ada suami, ada isteri, bukan sekadar ada anak, ada juga menantu, bukan sekadar ada menantu tapi ada juga cucu, dan boleh juga jadi maknanya ada adik-beradik menumpang dalam rumah kita, sama duduk satu keluarga. Tiba-tiba gambarkan seumpama peristiwa berlakunya kebakaran. Apa tindakan pantas kita apabila saya sendiri, katalah saya sendiri berada di satu rumah. Bayangkan bagaimana apabila berlaku kebakaran, sama ada rumah batu, sepenuh batu ataupun separa batu ataupun rumah papan dan sebagainya. Telah berlaku kebakaran di sana sini, rumah dan sebagainya. Apa tindakan? Tiba-tiba, contoh, example ni, contoh berlaku pada malam hari. Elok-elok kita sedang nyenyak tidur tu, tiba-tiba terbakar rumah. Di satu posisi bermula dengan litar pintas ataupun jatuhnya lilin ataupun pelita dan sebagainya, menyebabkan satu keadaan rumah, menyebabkan makin merebak terbakar. Mungkin pada saya pada waktu itu, siapa yang akan bertindak? Kesemuanya akan bertindak. Ada yang bertindak dengan maksud apa? Sebahagiannya akan bertindak, dia panik, dia sedar daripada namunan tidur dia, tiba-tiba dia tengok api, dia terkejut, dia sendiri lari. Dia akan lari dulu. Dia terkejut. Mungkin ada di antara pasangan juga, oleh kerana dia sedar, dia nampak pasangan dia berada di sebelah dia, dia akan kejutkan cepat. Maknanya selamatkan diri dia. Selamatkan diri dia dan ingat dia tarik pasangan dia. Dan mungkin juga maknanya ada di antara insan ini, oleh kerana dia bawa bertenang kejadian yang berlaku itu, menyebabkan dia mampu mengingatkan anak-anak dia bangkit bangun, sedarkan untuk menyelamatkan diri daripada kebakaran itu. Itu contoh tindakan refleks boleh berlaku kepada kita sendiri. Saya yang bercakap di antara kita, mungkin nak menyelamatkan diri kita, dalam masa sama juga kita ada niat untuk selamatkan orang lain. Itu dalam contoh environment ataupun dalam situation yang begitu. Tapi ada juga ramai juga yang panik, lari dulu. Dia lari kerana dia terkejut, dia panik. Dia mana dalam keadaan ketakutan, menyebabkan dia lari dulu, meninggalkan orang yang dalam rumah tu. Subhanallah. Inilah kehidupan perumpamaannya. Dalam kehidupan kita, pastikan ahli keluarga kita, terutamanya pasangan kita, anak, menantu, cucu, dalam keadaan selamat. Selamat daripada fitnah, cobaan dan dugaan. Dugaan apa? Itulah apabila adanya perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pastikan ahli keluarga kita ni tertib, menyahut seruan ilahi, mentakzimkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian
tauhid kepada Allah, i'tiqadkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ajak hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Berapa ramai lagi di antara ahli keluarga ini, kita lihat bagaimana analisis kes dibuat. Subhanallah, ramai juga remaja-remaja, bukan remaja saja sebenarnya, pasangan tu sendiri yang tidak sempurna solatnya, yang masih meninggalkan solat, sama ada suami ataupun isteri, solat yang fardu. Dan ramai juga di antara ahli keluarga yang tidak menutup aurat dengan sempurna, sedangkan Allah mengingatkan firman Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi as-samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kamu daripada bakaran azab api neraka Allah, wali'azubillah. Itu bila kita baca Allah ma'ajirni minan nar, ya Allah peliharalah daku daripada azab api neraka. Ada masa kita baca Allah ma'ajirna minan nar, ada masa kita baca dengan bilangan 3 kali, ada masa Rasulullah baca dengan bilangan 7 kali. Di waktu pagi, yakni ba'da subuh, di waktu petang, hatta ketika waktu maghrib. Boleh, contoh kita boleh itibak sunnah pada hari Isnin, pada hari Khamis, pada hari Jumaat. Kita formatkan perkara bilangan itu dengan jumlah sedemikian. Ada masa kita baca 3 kali. 3 kali itu nak menunjukkan kesungguhan permintaan kita, munajat kita, hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim. Hakikat itulah dalam kehidupan kita sebenarnya bagaimana dinyatakan, pertama, buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Tidak seimbang perjalanan seorang manusia kalau tidak melaksanakan 2 perkara ini. Bagaimana orang boleh buat solat tetapi mengambil riba? Maka tidaklah seimbang. Jadi orang yang takarub dengan cara yakni melakukan perkara yang wajib, tinggalkan yang haram, ini disebut dalam Al-Quran orang yang telah melaksanakan tugas dengan amanah. Itu peringkat yang pertama. Yang kedua, orang yang menunaikan dengan amalan-amalan yang sunnah yang Allah sebut, iaitu orang yang ke depan dalam amalan-amalan ibadahnya untuk mencapai tahap keredaan Allah. Itu bezanya golongan yang pertama dengan golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Ini adalah mukadimah kita tentang bagaimana untuk mendapatkan rasa cinta kasih Allah dengan cara kita dahulu kena sayang kepadanya. Sayang maksudnya dengan dalam hati. Kalau sayang dengan mulut, di mana buktinya? Tidak ada orang yang mengaku sayang melainkan setelah dibuktikan kesayangan itu, sama ada ia cinta yang hakiki ataupun cinta yang palsu. Semua orang boleh kata kita sayang Allah dan Rasul. Tetapi mana tandanya? Mana tandanya? Dan satu persoalan lagi, jika kita cinta Allah, tetapi bagaimana pula nak raih cinta Allah? Itu satu persoalan. Satu persoalan. Siapa pun boleh dakwa, saya rasa sayang, kasih dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi bagaimana sebenarnya untuk meraih rasa cinta itu? Maka ada ilmu penerangan dan pencerahannya sebenarnya. Orang yang menyintai Allah dan Rasulnya boleh dibuktikan dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang wajib yang telah dikerjakan. Dan orang yang ingin raih cinta Allah dan kasih sayangnya adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah yang wajib. Jadi perkara ini, hal yang demikian telah saya syarahkan.
telah saya syarahkan sekiranya ahli keluarga, sahabat-sahabat dan rakan-rakan Facebook live maupun rakaman di audio kuliah ini ataupun sesiapa saja cuba flashback balik ucapan di ketika pada tanggal 20 Ramadan sampailah 30 Ramadan. Pada tarikh pada 20 Ramadan sampailah 30 Ramadan. Telah saya bentangkan manhaj, satu modul bagaimana untuk meraih redha dan meraih rasa cinta kepada Allah. Ada 10 amalan, yakni langkah-langkah yang boleh kita usaha lakukan untuk meraih hakikat perkara itu. Satu demi satu telah cuba dibentangkan. Saya sebagai pemegang amanah atas isi kitab ini dan musannaf pengarang kitab yang asal itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah membentangkan kepada kita amalan dan langkah itu, maka kita boleh flashback balik. Pertama, dalam rakaman di audio kuliah pada tarikh 20 sehingga 30 Ramadan. 10 hari yang terakhir dalam Ramadan baru-baru ni. Di rakaman radio audio kuliah. Ataupun di Facebook Abdullah Al-Faqih. Abdullah Al-Faqih. Abdullah Al-Faqih. Abdullah ALFAQIH, ada gambar anak sedang berdoa, rupa anak yang sedang berdoa itu, di situlah ada rakaman. Rakaman boleh flashback balik untuk menghalusi lebih halus lagi mutiara ilmu yang telah dibentangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Zawjiyah, menyatakan bagaimana untuk meraih tahap maknanya kita mencapai keredaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan pada pagi yang cukup berbahagia ini memberi satu makna yang baik kepada diri saya untuk berkongsi manfaat di antara juzuk ilmu yang telah dibentangkan dengan baik oleh pengarang kitab, kemudian diberi syarahan oleh Dr. Seorang mudir Mahad di pondok ataupun di madrasah Sungai Durian, Kelantan Darul Naim. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selayaknya pada Allah lah jua yang memberi taufik dan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Wahai Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. La haula wa la quwata illa billah. Dan kita kembalikan kepada Allah sajalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa Allah telah bentangkan kita potensi, prospek, peluang untuk kita mencapai maksud di antara dua golongan ini, iaitu golongan yang mencapai kemenangan dan kebahagiaan, iaitu dengan tarikah jalan yang telah dilalui oleh mereka itu, termasuk juga golongan yang mencapai kemenangan dan kebahagiaan yang hakikatnya sebenarnya, iaitu golongan al-muqarrabun, as-sabiqun al-muqarrabun. Itu mereka yang mendahului beriman, melakukan kerja-kerja amal akhirat. Mereka beriman kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Apa yang baik itu tentu datang warid daripada ilmu Allah. Yang kurang itu berdasarkan kelemahan saya untuk menyampaikan penerangan. Namun demikian kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu alam. Siru ala barakatillah. Ma'assalamah ila liqa. Doakan saya dan kita semua berdoa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi. InsyaAllah ma'asalamah ila liqa. Jazakumullahu khairan jazak.
wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Siru ala barakatillah. Barakallahu fikum.